Laporan berita Asia Tenggara terkini Malaysia. Malaysia baru-baru ini telah menjadi tumpuan berita serantau berikutan pelbagai isu domestik dan peranannya dalam diplomasi serantau. Protes besar-besaran telah berlaku di seluruh negara menuntut peletakan jawatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di tengah-tengah kebimbangan yang semakin meningkat mengenai kos sara hidup yang tinggi. Sebagai tindak balas, kerajaan telah mengumumkan pelbagai inisiatif bantuan tunai untuk meringankan beban kewangan rakyat. Di arena antarabangsa, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menerima pujian atas peranan penting Malaysia dalam menjadi pengantara gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara Thailand dan Kemboja menyusuli beberapa hari pertempuran sempadan yang mengorbankan nyawa. Perkembangan penting lain termasuk kelulusan rang Undang-Undang Racun Pindaan 2025 di Dewan Rakyat untuk memperkasakan penguatkuasaan terhadap penyalahgunaan racun dan bahan psikotropik serta peningkatan ketara dalam kes jenayah seksual kanak-kanak sebanyak 53%, mendorong tindakan pelbagai kementerian. Dari segi ekonomi, indeks harga pengeluar Malaysia menyusut 4.2% pada Jun 2025, manakala projek RTS Link ke Singapura mencapai kejayaan besar dengan siapnya struktur Pusat Pemeriksaan Kastam, Imigresen dan Kuarantin ICQC Bukit Cagar. Selain itu, Johor terus menyaksikan pertumbuhan dalam ekonomi digital dengan 42 projek pusat data diluluskan pada suku kedua 2025. Singapura pula sedang menghadapi cabaran dalam keselamatan cyber dan jenayah di samping perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang berterusan. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri ISD melaporkan bahawa platform dalam talian telah mengurangkan masa yang diperlukan untuk rakyat Singapura menjadi radikal sendiri, mendorong kerajaan untuk mengetatkan undang-undang cyber di tengah-tengah peningkatan ancaman penggodaman berkaitan negara. Laporan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri turut mengesahkan bahawa ancaman keganasan di Singapura kekal tinggi di tengah risiko kecerdasan buatan AI dan peningkatan radikalisasi belia. Dari sudut jenayah, polis sedang menyiasat 44 individu yang terlibat dalam penipuan kad SIM berkaitan penipuan dan aktiviti tidak bermoral, manakala seorang doktor telah dijatuhi hukuman penjara 4 bulan kerana memalsukan sijil untuk prosedur estetik. Insiden tanah jerlus di Tanjung Katong yang menyebabkan sebuah kereta terjatuh juga telah menjadi tumpuan. Dalam bidang ekonomi, saham Singapore Airlines SIA jatuh 7.4% selepas penurunan keuntungan suku pertama, namun BYD telah menjadi jenama kereta terlaris pada separuh pertama 2025, menunjukkan perubahan dalam pasaran automotif. Projek RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura terus menunjukkan kemajuan signifikan dengan kereta api pertama untuk laluan tersebut sedia untuk ujian. Indonesia sedang giat berusaha untuk memperkukuh kedudukan ekonominya di persada antarabangsa melalui pelbagai perjanjian perdagangan sambil terus menangani isu-isu domestik. Kerajaan Indonesia sedang dalam proses memuktamadkan beberapa perjanjian perdagangan bebas untuk mengurangkan tarif import dan meluaskan akses pasaran ekspor. Perjanjian tarif terkini dengan Amerika Syarikat yang menyaksikan penurunan tarif import produk Indonesia dari 32% kepada 19% dijangka memberikan kelegaan besar kepada industri padat buruh Indonesia, terutamanya sektor tekstil, dan menyelamatkan jutaan pekerjaan. Indonesia juga secara rasmi menjadi ahli BRICS sejak 7 Januari 2025 dan sedang dalam proses penyertaan kepada Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD serta Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP menunjukkan komitmennya terhadap integrasi ekonomi global. Dari segi hubungan dua hala,
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim semasa lawatan ke Jakarta menegaskan bahawa Malaysia kekal tenang dan komited kepada laluan undang-undang dalam isu pertikaian Laut Sulawesi. Dalam berita sukan, pasukan bola sepak kebangsaan Indonesia bawah 23 tahun U23 meraih tempat kedua dalam Piala AFF U23 2025 setelah tewas kepada Vietnam di perlawanan akhir. Selain itu, mantan Menteri Kwek Kian Gi telah meninggal dunia pada usia 90 tahun dan pemerintah mengesahkan tiada moratorium pembinaan Ibu Kota Negara IKN menandakan kesinambungan projek mega tersebut.